Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dalam kes SRC International pula, kan, berlaku kepada suaminya pula, saya kena kecilkan ni. Saya tiada kuasa dalam hal SRC International, kata bekas pengarah. Okay. Kata bekas pengarah. Bekas ahli pengarah SRC Syarul Azral Ibrahim Halmi. Seorang bekas ahli lembaga pengarah SRC International memberitahu Mahkamah Tinggi beliau tiada kuasa dalam membuat keputusan atau menguruskan syarikat itu. Syarul berkata ahli lembaga pengarah daripada 2011 hingga 2012 berkata beliau dan rakan sejawat diwajibkan di bawah undang-undang dan secara amalan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan dan arahan bekas Perdana Menteri Najib Razak di SRC International. Beliau, Najib Razak mempunyai kuasa penuh untuk membuat semua keputusan berhubung ke arah itu. Pentadbiran dan operasi SRC International termasuk bagaimana 4 bilion wang kumpulan wang amanah perpesaraan di perbadanan diguna dan diagihkan. KWAP ya. Sebagai salah seorang daripada ramai ahli lembaga pengarah, saya tiada kuasa untuk membuat sebarang keputusan berhubung 4 bilion katanya. Syarul berkata Najib yang juga Menteri Keuangan itu menyebabkan jemaah menteri meluluskan jaminan ke atas hutang 4 bilion. Perdana Menteri adalah pemegang saham tunggal SRC International dan penasihat emeritus. Saya terpaksa untuk menandatangani apa sahaja dokumen beliau dan Nik Faizal Arif Kamil, bekas CEO, arah saya tanda tangan katanya. SRC International memfailkan saman terhadap Najib dan Nik Faizal atas dakwaan bersubahat dalam melakukan pecah amanah jenayah. Saman itu asalnya turut menamakan Syarul dan bekas ahli lembaga pengarah yang lain iaitu Ismi Ismail, Azhar Osman Khairuddin, Subuh Yassin dan Cik Abdullah atau Rashidi Cik Omar sebagai defendant bersama. SRC International kemudian menggugurkan nama mereka. Bagaimanapun Najib memasukkan mereka sebagai pihak ketiga. Syarul juga memberitahu mahkamah bahawa Nik Faizal adalah proksi Najib dan bertindak sebagai penghubung antara Perdana Menteri dan ahli lembaga pengarah SRC International. Katanya apa sahaja yang dikatakan oleh Nik Faizal semasa mesyuarat pengarah disahkan dalam minit yang ditandatangan oleh Najib. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai Nik Faizal. Okey, itu dimasukkan. Saya tidak ada apa-apa disembunyikan. Saya ulang bahawa peranan saya sebagai pengarah hanya wujud pada nama saja dan tidak secara realiti. Saya tidak bersekongkol dengan orang lain untuk memanipulasikan SRC International untuk melakukan penipuan yang menyebabkan dana syarikat digelapkan, tambah Syarul. Saya tidak ada apa-apa untuk disembunyikan dan memberikan kerjasama penuh dengan polis dan Suruhanjaya. Sebaliknya, Perdana Menteri telah disabitkan kesalahan iaitu menggelapkan dana 42 juta SRC dan rayuannya ditolak katanya. Okey. Right. Ini kes satu lagi. Ini kes satu lagi. Kan? Yang tadi tu kes Rosmah berkenaan dengan solar. Yang ini kes SRC International. Tak faham aku. SRC International hari tu bukan Najib dah didapati bersalah ke? Dah kena penjara 12 tahun dengan 210 juta denda. Okey. Itu SRC International 42 juta yang dia ambil duit masuk dalam akaun dia. Betul. Yang ini adalah saman sivil daripada SRC International terhadap antaranya Najib
Nick Faizal dan juga director lain, tapi director lain termasuklah tadi Syahrul telah ditarik balik, tapi Najib letak sebagai pihak ketiga. Poinnya nak mengatakan bahawa mereka telah bersikap negligence. Ini civil mereka mereka cuai dalam melaksanakan fiduciary duty mereka, dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengendalikan wang 4 bilion duit KWAP, kumpulan wang persaraan diperbadankan itu, duit pegawai-pegawai kerajaan. Jadi perkecuaian tersebut maka nak disaman secara civil dan tuntutan baliklah, adalah dia punya tuntutan dia, saya lupa apa, tapi itu yang dia berlaku. So ini adalah saman civil kan. So dalam keadaan tersebut, bila dalam keadaan tersebut, so SRC International, so mungkinkah Najib akan didapati kalah? Ya, kes ni pun dia akan kalah, cuma kuantum berapa kita tak tahu, sebab dia sudah didapati bersalah di mahkamah jenayah. So dalam kes ini mahkamah ataupun SRC dia tarik sekali. Siapa SRC dia tarik sekali? Dia tarik sekali director, dan director ni mengatakan bahawa hakikat sebenar kami ni sebagai pengarah jadi patung saja, dia kata. Kami ni hanyalah sebagai orang yang jadi robot tukang tanda tangan je. Hakikat sebenar keputusan adalah daripada Najib sendiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh bekas pengarah SRC International tersebut yang sekarang ini berada dibawa ke mahkamah untuk menjadi saksi di dalam kes ini. So again saya kata tadi, itulah perkara-perkara sistem yang kita bawa, kerosakan yang berlaku sekarang ini kita nak kena tanggung semua-semua ini. So kita lah sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kan, kita kena faham apabila ini berlaku kan, kita kena tahu bagaimana sikap kita sebagai rakyat, dan kenapa kita kena kembali ingat kenapa kita buat kita rasa kita nak buat perubahan dalam negara kita. Kita tahu negara kita ni sebuah negara yang sangat bagus, dengan cuaca yang sangat hebat, baik. Cuaca kita ni antara heaven dunia tau, syurga dunia kan? Dengan cuaca dia lah, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan negara yang paling sejuk, tuan-tuan bersyukur tuan-tuan tinggal kat Malaysia. Serius saya cakap kan? Tuan-tuan akan bersyukur tuan-tuan tinggal kat Malaysia kan? Tapi poinnya adalah sekarang ini dengan resources kita, dengan keadaan kita tak ada gempa bumi, gunung berapi semuanya, tetapi kita berada amat jauh ketinggalan berbanding negara-negara yang lain. Bukan kerana kita tak ada resources, tetapi sebab ada berlaku kebobrokan, berlaku kekacauan, berlaku perkara yang menyebabkan negara kita ni menjadi sebegini. And that is why kenapa perlu kita sedar dan lihat kembali apa yang berlaku. Saya bagi contoh tuan-tuan. Bila GST dilaksanakan pada tahun 2014, SST diimplementkan daripada 6% ke 8% baru-baru ini. Ramai bising, baik kita kembalikan GST 6% je, SST 8%. Dia tak tahu kita sebelum ini 6 naik 8, so naik 2%. Dan SST ni bukan semua, sebab dia pada servis, perkhidmatan saja, bukan kepada barang. So SST itu adalah service tax, dia bukannya sales tax. Sales tax kekal, yang bertambah adalah service tax. Dan service tax di dalam bracket atau undang-undang sales tax tak banyak senarai dia yang bertambah. So apa kesan dia setelah beberapa bulan dilaksanakan? So Perdana Menteri telah menjawab hari ini. Inflasi